Saya akan baca uh, tiga sinopsis ataupun cerita dalam uh, antologi cerpen ini. Okey. Antaranya saya akan baca cerpen saya lah. Osman bin Saman ataupun Kalam Budiman, Kopi yang Hilang Manisnya. Okey, saya bacakan tiga baris tiga rangkap, tiga perenggan lah. Hujan gerimis pagi turun mencurah. Pagi ini cuaca sungguh sepi. Selepas solat subuh tadi aku tertidur. Aku tidak dapat turun ke kebun. Tentunya batang-batang getah basah. Tentunya aku tidak boleh menoreh. Ini kisah peneroka Felda. Saya memang dekat dengan peneroka Felda sebab ayah mentua saya seorang peneroka. Tempias hujan ini mencurah ke beranda rumahku. Basah tikar mengkuang buatan isteriku. Lama aku berteleku di situ, mengingatkan aku ketika aku mula-mula sampai di sini. Felda Bukit Rokan Gemencih Negeri Sembilan, kira-kira 50 tahun yang lalu. Siapa yang berasal Negeri Sembilan mungkin dia tahulah Felda Bukit Rokan ini. Buat apa tu bang? Kehadiran isteriku mengejutkan aku. Dalam lamunan yang panjang tadi, aku termangu sebentar. Aku leka memandang hujan yang turun. Aduh, terkejut abang. Hai, pagi-pagi ini dah mengelamun. Ingat siapa tu? Tanya isteriku Munah. Tak adalah, teringat masa kita mula-mula datang ke sini. Dari Selangor membawa diri ke Negeri Sembilan. Dah lebih 50 tahun, terang aku kepada Munah. Entah-entah ingatkan janda Imah tu. Manalah tahu. Ish, awak ni ke situ pula. Ini kopi yang abang minta. Makanlah dengan nasi goreng ni yang Minah buat. Lepas tu jangan lupa beli ikan kat kedai perumal tu. Nanti tak berlauk kita. Okay, baiklah, itu antara sinopsis lah permulaan daripada cerpen saya. Dan saya akan baca cerpen yang kedua. Cerpen yang kedua daripada penulisan kawan saya dalam antologi yang sama. Haruman pada rasa menyatu hati oleh Imah Sam. Imah Sam ni ialah kena tengok biografi dia. Ini nama dalam penulisan dia lah. Dia Imah Sam ni nama asalnya atau nama sebenarnya Salimah Samsudin, bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Datuk Kelana Putra Lenggeng Negeri Sembilan. Dan banyak menghasilkan antologi sonian dan merupakan ahli pena dan penyair. Okay, saya bacakan cerpen beliau yang bertajuk Haruman pada Rasa Menyatu Hati. Ini cerpen ya. Desir angin bertiup menggoncang pokok renik di tepi anak sungai berhampiran laman rumah Pak Sudin. Terasa nyaman dan menyejukkan ketika cuaca panas melanda. Tiupan biduk sudah cukup menyenang dan menyegarkan. Sedikit demi sedikit Pak Sudin menghirup secawan kopi O pekat, meneguk dan menelan dengan perlahan sambil menikmati rasa serta aroma kopi kegemarannya. Sepinggan cekuduk terhidang dari air tangan Mak Yah sebagai pelengkap pada kopinya petang ini. Jauh terperusuk pandangan Pak Sudin melihat sekeping tanah bendang di depan yang makin kontang dan tidak diusahakan. Bendang yang banyak berjasa pada keluarga dan kejayaan anak-anak. Fikiran menerawang seketika mengenang nasib bendangnya. Baiklah, ini puisi cerpen yang kedua. Ini buku dia yang ditulis oleh rakan saya. Kemudian cerpen yang ketiga, Pahitnya Kopi Pendatang Haram. Ini adalah ditulis oleh Gufron Mahsun, seorang berasal daripada Indonesia. Biarpun cukup
sama terlibat dalam penulisan cerpen ini. Beliau menggunakan nama Gofran Mohsan, merupakan anak kelahiran Lombok, Indonesia. Kini menetap di Johor Bahru, berkhidmat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Okey, saya bacakan cerpen beliau. Di sebuah perkampungan kecil jauh dari keramaian dan lokasinya terpencil, hampir semua warganya bermata pencarian sebagai buruh tani dan peternak. Berbeza dengan kampung sebelah yang warganya banyak merantau ke Malaysia sebagai pekerja di ladang sawit dan ladang sayur, sehingga bisa merubah kehidupan warganya. Udin adalah salah satu warga kampung yang sudah pergi ke Malaysia dan terlihat perubahan hidupnya. Pada suatu hari, Ahmad datang ke rumah Udin yang berjarak hanya 2 kilometer. Ahmad berazam mau ikut jejak Udin ke Malaysia untuk bekerja, sama ada di ladang sawit atau ladang sayur. Sesampai di depan rumah Udin, Ahmad terpegun melihat bangunan rumah Udin yang terlihat mewah dibandingkan dengan rumahnya sendiri. Dalam hati Ahmad berbisik harapan, semoga bisa membangun rumah seperti Udin jika bekerja di Malaysia. Keinginan Ahmad semakin kuat untuk ikut jejak Udin ke Malaysia. Tanpa menunggu lama, Ahmad langsung mengetuk pintu rumah Udin sambil mengucap salam. Tidak lama, Udin pun menjawab salam Ahmad. Lalu Udin membuka pintu dan mempersilakan Ahmad masuk ke rumahnya. Ini orang Indonesia, orang Indonesia, dia tinggal di Malaysia, menulis tentang bagaimana pendatang daripada Indonesia datang ke Malaysia boleh membina rumah yang cantik lah. Ini untuk permulaan. Kalau nak tahu lebih ceritanya, belilah buku cerpen ini, antologi Cercawan Kopi 2. Editornya ialah saudara Kahal Lubis. Okey.